Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, respon sikit dengar tak? Selamat sejahtera cikgu. Okey. Ingat Okey, okey, terima kasih kepada yang hadir pada hari ini untuk kelas matematik tingkatan 4 kita. Okey, bab yang ke-8 iaitu tajuk dia sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, bab 8 untuk matematik tingkatan 4. Okey, yang lepas kita dah belajar, kita dah belajar kesan perubahan data terhadap serakan, berdasarkan nilai sukatan serakan. Okey, iaitu apabila setiap data ditambah atau ditolak dengan satu pemalar yang seragam, setiap data ditambah dan ditolak, maka kita dapati julat baru dia sama, julat interkuartil yang baru sama, sisian piawai baru sama dan varian yang baru sama. Kita juga dah belajar apabila setiap data tersebut ditambahkan dengan satu nilai, contoh dia K. Contohnya K ataupun tambah satu nilai, didarabkan dengan satu nilai, contoh dia darab dengan 3. So, julat baru adalah darab dengan 3. Julat interkuartil yang baru, darab dengan 3 juga. Sisian piawai darab dengan 3. Dan varian darab dengan 3 kuasa 2. Kita dah belajar juga jika suatu data tersebut, setiap data dibahagi dengan 3 contohnya. So, julat yang baru adalah bahagi 3. Julat interkuartil yang baru bahagi 3, sisian piawai yang baru bahagi 3 dan varian yang baru bahagi 3 kuasa 2. Itu yang kita dah belajar pada minggu lepas. Kita sambung pelajaran kita pada hari ini, iaitu bagaimana kita nak menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan perwakilan grafik. Perwakilan grafik. Kita tengok kita tengok. Kesan perubahan data dapat dipaparkan secara grafik dengan menggunakan plot titik, plot batang dan daun dan plot kotak. Contoh dia kita tengok. Apabila cerapan ditambah 2, maksud dia setiap data ni ditambah 2. Jadi bila 8 tambah 2 akan jadi 10. 9 tambah 2 akan jadi 11. 10 tambah 2 akan jadi 12. 11 tambah 2 akan jadi 13. 12 tambah 2, 14. 13 tambah 2, 15. 14 tambah 2, 16. 15 tambah 2, 17. Bila setiap data tersebut ditambah dengan 2, so kita dah dapat kesimpulan yang minggu lepas, iaitu julat asal 7 dan julat baru pun 7. Maka julat tak berubahlah. Setiap data ditambah dengan 2, julat interkuartil, sisian piawai dan varian tak berubah. Nanti kita dapatlah. Kemudian, jika cerapan didarab dengan 2, maksudnya setiap data tersebut didarab dengan 2. Iaitu 1.2 dapat 2, 2.2 dapat 4, 3.2 dapat 6, 4.2 dapat 8, 5.2 dapat 10. Bila setiap data tersebut didarab dengan 2, maka julat asal dia 4, so julat yang baru adalah 2 darab yang asal, so dapat 8. 2 darab julat yang asal, so dapatlah 8. Kita belajarlah. Jadi julat baru adalah K darab julat asal. Begitu juga dengan julat interkuartil. Julat antarkuartil yang baru adalah K darab julat interkuartil yang asal. Kalau sisihan piawai yang baru, K darab sisihan piawai yang asal. Kalau varian yang baru sama dengan K kuasa 2 darab varian yang asal. Nanti kita buat minggu lepas. So, ni C ni kita tengok. C ni yang kita baru dapat. Suatu nilai dimasukkan atau dikeluarkan. Maksud dia satu nilai. Contoh dia, nombor 9 dimasukkan ke dalam data tersebut. So daripada asal ni tambah 9 yang merah ni. Bila nombor 9 ditambah, apa kesan dia? Kita tengok. Julat asal adalah 5 tolak 1 adalah 4. So julat yang baru adalah 9 tolak 1 jadi 8. So kesimpulan dia, bila satu nombor dimasukkan, nilai sukatan serakan bagi data baru akan menjadi lebih besar
berbanding nilai sukatan serakan data asal apabila satu pencilan dimasukkan. Bila satu dimasukkan, dia akan jadi lebih besar. Okey, faham betul. Okey, kita tengok contoh 13 di muka surat 232. Okey, tengok. Diberi set okey 4, 6, 7, 7, 9, 11, 12, 12. Okey, ni set data dia. Hitungkan, dia suruh hitung sisian piawai bagi data ini. Seterusnya, hitung sisian piawai baru apabila 4 dikeluarkan. 4 dikeluarkan, tengok Asalnya kita cari min. So, campurkan semua data. Bagi bilangan data akan dapat min dia 85. Sisian piawai pula, setiap data tu kuasa 2. Campur, bagi bilangan data punca kuasa akan dapat sisian piawai dia. Okay, ni awak dah mahir lah. Okay, ni yang asal. Apabila 4 dikeluarkan. 4 ni dikeluarkan, so kita dapat min yang baru. 4 tak ada, so campurkan 6, 7, 7, 9, 11, 12 bagi dengan bilangan data yang baru adalah 7. So min dia akan jadi 9.143. Sisian piawai pula, bila 4 dikeluarkan, kita akan dapat 2.356. So apa kesimpulan dia? Apabila nilai yang jauh daripada min dikeluarkan, iaitu min dia adalah 8.5, nilai yang jauh daripada min dikeluarkan, sisian piawai baru menjadi semakin kecil. Okey, nampak Sisian piawai menjadi semakin kecil. Okey, sisian piawai menjadi semakin kecil. Okey, maksud dia semakin jadi semakin kecil, maksudnya data tu makin konsisten. Okey, contoh yang kedua, bila 7 ditambah 7 ditambah, apa akan jadi? Bila 7 ditambah, okey, asal tadi kita tambah 7, so min akan jadi 8.333. Asal dia 8.5. Sisian piawai apabila 7 ditambah, sisian piawai baru dia akan jadi 2.668. Asal dia adalah 2.784. Jadi apabila nilai yang dekat dengan nilai min ditambah, sisian piawai menjadi semakin kecil. Faham tak ni? Bila nilai yang makin hampir dengan min ditambah, sisian piawai jadi makin kecil. Bila nilai yang jauh daripada min ditambah, okey, ni tadi. Okey. Apabila nilai yang lebih besar dikeluarkan, so sisian piawai akan jadi lebih kecil. Okey, faham tak ni? Okey. So seterusnya kita tengok apabila 18 ditambah. Okey, bila 18 ditambah apa jadi? Bila 18 ditambah, min akan jadi 9.556. Sisian piawai akan jadi 3.974. Jadi apabila nilai yang jauh daripada min ditambah, sisian piawai akan jadi lebih besar. Okey. Maksud dia bila satu nilai yang jauh daripada min ditambah, okey, min dia sisian piawai jadi lebih besar. Kalau satu nilai yang hampir pada min ditambah, sisian piawai akan jadi lebih kecil. Itu maksud dia. Okey, boleh tak ni? Okey, boleh tak? Okey, Jolin, Najibah, boleh? Faham tak? Boleh. Okey. Okey, kita satu lagi contoh. Contoh 14 pula. Okey. Contoh 14 kita tengok. Okey, boleh tak ni? Ataupun awak cuba satu soalan dulu. Tentukan nilai. Okey, kita buat ni. Kita buat nombor 3. Buat sekarang nombor 3. Okey, kita stop dulu lah video ni. Okey, cuba buat nombor 3.